Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah pada pagi Jumaat yang berkat ini. Alhamdulillah, setelah banyak bulan, kalau ini cerita di Kota Baru lah, dah banyak bulan kita tak dapat berjemaah. Mulai hari ini dah ada kelonggaran. Para jemaah dengan bilangan 40 orang dibenarkan untuk salat di masjid, ialah bersama dengan SOP yang telah ditetapkan. Sekurang-kurangnya rasa lega sikit lah, sebab dah boleh kita imarahkan masjid dengan salat berjemaah, dan hari ini boleh dilakukan salat Jumaat sebagaimana biasa. Alhamdulillah. Jadi hari ini 10 Safar 1443 Hijriah bersamaan 17 September 2021 Masihi. Jadi hari ini kita akan masuk surah baru ya. Alhamdulillah, surah Al-Muzammil. Yang lepas surah Al-Jin dah selesai. Cuma kalau timbul soalan berkenaan dengan cerita jin apa tu, kita akan sambung lain kali lah. Jadi hari ini kita nak masuk tajuk yang baru berhubung dengan surah Al-Muzammil. Jadi untuk hari ini kita akan ambil insyaAllah 1, 2, 3 sampai ayat yang kelima. Antaranya perintah untuk Nabi bangun malam, solat malam. Secara khususnya kepada Nabi lah. Sebab perintah tu datang dalam bentuk khitabnya untuk seorang, kumil lail. Allah Ta'ala kata kumul lail, kumil lail. Mana khutuju kepada Nabi. Jadi peringkat awalnya diperintahkan untuk Nabi bangun solat malam. Dan apa kepentingannya dalam kehidupan seorang manusia yang beriman seperti kita. Lebih-lebih lagi kalau Nabi dulu sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai pendakwah, maka salat malam ni sangat penting. Sebab tu masa saya belajar dulu, ingat zaman sekolah, khususnya masa di tingkatan 4, tingkatan 5, di Kolej Islam dulu, surah Al-Muzammil ni di antara surah yang menjadi perhatian. Sama ada kita belajar dulu, pernah belajar tafsir fi zilalil Quran, dicetakkan, tak ingat dah. Pustaka Dian, edisi yang diterjemah oleh mulahnya apa dia, Allahyarham Ustaz Datuk Yusuf Zaki Yaakob dulu, surah Al-Muzammil. Dan surah tu pula sering dibaca oleh senior-senior kita di asrama untuk dibaca dalam salat, biasanya salat subuh, kadang-kadang salat isyak. Jadi surah ni antara surah yang diberi perhatian dalam kita melaksanakan kerja-kerja dakwah, sebab dia antara surah yang terawal turun kepada Nabi kita. Kemudian adanya perintah untuk baca Quran dengan tartil. Ini sangat dekat dengan kita lah, sebab kita berada dalam pengajian ilmu-ilmu Quran, khususnya melibatkan soal bacaan Quran dan usaha untuk kita memahami Al-Quran. Datangnya perintah untuk baca Quran dengan tartil pada ayat keempat, warattilil Qur'ana tartila. Nanti kita akan bincang apa itu maksud tartil. Kemudian ayat-ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi ini merupakan sesuatu yang berat. Ini jelas disebut dalam ayat yang kelima, Al-Quran ini adalah qaulan sakila, kata-kata yang berat. Berat tu sama ada semasa diturunkan kepada Nabi sebagai wahyu, Nabi terima dengan berat, kita akan tengok beberapa hadisnya, ataupun berat dari sudut hukum hakam, peraturan yang ada dalamnya. Apakah contohnya nanti kita akan lihat. Jadi untuk mukaddimahnya, surah ini adalah surah Makkiyah. Makkiyah mana surah yang diturunkan di Mekah sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Jadi para ulama ulumul Quran membahagikan surah-surah dalam Quran ini surah Makkiyah, Madaniyah,
Mekah, Madinah bukan merujuk kepada lokasi, bukan kepada tempat, tapi kepada tempoh masa. Kalau berlaku penurunan ayat itu selepas hijrah, maka dikatakan ayat Madaniyah. Walaupun turunnya dekat dengan Mekah. Contohnya, Idza jaa nasrullah. Itu ayat itu berkenaan dengan peristiwa pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah. Turun di Mekah. Tapi selepas hijrah, maka dia disebut surah Madaniyah. Ini surah Makkiyah diturunkan sebelum hijrah di Mekah, peringkat awal dakwah. Dan mempunyai sebanyak 20 ayat, 20 ayat. Ada 20 ayat. Al-Muzammil maknanya orang yang berselimut. Yang dimaksudkan orang berselimut adalah Nabi SAW. Kenapa pula Nabi berselimut? Ada cerita di sebaliknya, kita akan lihat nanti. Surah ni dimulakan dengan perintah untuk bangun salat malam, perintah baca Quran dengan tartil, kemudian adanya perintah untuk sentiasa ingat kepada Allah, bersabar di atas kata-kata orang kafir yang menyakitkan hati Nabi, sedikit peringatan tentang gambaran dahsyat hari kiamat, dan juga azab yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, iaitu yang berupa angkalan wa jahiman, ada pengikat-pengikat, ada rantai belenggu, ada api neraka menyala-nyala, ada makanan yang boleh tercekik, yang boleh tersumbat pada leher, dan berlakunya kiamat di mana bumi akan digoncang dengan kuat, bukit bukau menjadi seperti pasir yang berkecai habis. Telah diutuskan kepada penduduk Mekah Nabi SAW sebagaimana sebelum ini pernah diutuskan Nabi Musa kepada Fir'aun. Kenapa? Sebab orang-orang di Mekah dah tahu cerita Nabi Musa, dakwahnya kepada Fir'aun melalui jiran mereka yang Yahudi. Kemudian ayat akhir sekali, ayat 20. Panjang juga ayat ini, berhubung dengan hukum salat malam yang asalnya wajib, dah bertukar jadi sunat. Kita akan bincang nanti. Ayat 20 ini panjang. Sebab kenapa salat malam yang asalnya pada awalnya wajib bertukar menjadi sunat. Tapi nisbah kepada Nabi SAW, untuk Nabi salat malam ni wajib. Nabi dia kena bangun salat malam. Ataupun untuk kita hukumnya adalah sunat yang sangat-sangat dituntut. Baik, kita bacalah sedikit untuk ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. 5 ayat. Ya ayyuhal muzammil. Kita lihat sedikit tajwid, kita ulang kaji tajwid ni. Ya, di sini kita pilih baca mak jaiz. Ini mak jaiz munfasil, kita pilih baca dengan kadar panjang lah, dengan tariqah syatibiyah. Ya ayyuhal muzammil. Di situ ada 2 tanda sabdu syiddah pada huruf zai, huruf mim. Jadi mim bersabdu hukumnya wajibul gunnah. Ya ayyuhal muzammil. Dengan kadar 2 harakat. Kalau kita baca tanpa dengun, dari segi tajwid salah lah. Tajwid salah, tapi dari segi makna memang tak berubah pun. Ya ayyuhal muzammil. Maknanya sama tapi tak sempurna dari segi tajwidnya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Qalila. Li itu pada mat asli, la pada mat aiwat. Okey. Jadi dua-dua tempat tu adalah 2 harakat. Qalila, tak boleh kurang dan tak boleh lebih. Tak boleh mat aiwat, tak boleh lebih 2 harakat. Qumil laila illa qalila.
Mungkin ada setengah qari itu dia nak baca dengan taranum lagu, tiba-tiba dia tarik panjang. Qalila, itu tak boleh. Itu dah lebih daripada kadar tajwidnya. Qalila, cukup. Dengan dua. Nisfahu, itu pun mat. Mat juga, mat silah tawilah. Bagi para jemaah yang kurang ingat hukum tajwid ni, kena ada lah buku tajwid, kitab tajwid untuk mudah kita ulang kaji dari semasa ke semasa. Nisfahu tu pada dhamir hu tu bertemu dengan hamzah pada perkataan au. Awing kusmin au. Itu perkataan yang berlainan. Maka hu itu perlu dipanjangkan. Dipanggil maksilah. Silah maknanya penghubung. Yang perlu dipanjangkan. Kalau kita baca dengan riwayat apa dia melalui jalan periwayatan Syatibiyah, panjanglah. Nisfahu tu maksilah tawilah. Ataupun kalau riwayat lain dia baca pendek pun boleh juga. Jadi jangan keliru. Kadang-kadang kita dengar setengah qari ada yang baca panjang, ada panjang, sebab kedua-dua sifat itu adalah harus. Nisfahu awin qus minhu qalila, boleh, itu mat silah tawilah. Ataupun nisfahu awin qus minhu qalila. Cuma bagi siapa yang dah belajar hukum tajwid, dah tahu kedudukannya, apabila kita baca mat silah tawilah ni panjang, maka kita perlu meraihkan hukum mat jaiz pun panjang juga. Okey, ayat pertama tadi kita baca ya tu panjang lah. Mat jaiz mufassil panjang. Jadi bila jumpa nisfahu mat silah tawilah kena panjang juga. Dia kena seimbang. Jangan pula mat jaiz mufassil kita baca panjang, tiba-tiba bila jumpa mat silah tawilah kita baca pendek. Jadi tak seimbang. Kalau mat jaiz mufassil kita baca pendek, nisfahu kita baca pendek juga. Kalau kita pilih baca pendek, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Itu sama dengan ayat kursi tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la tu kalau pilih baca pendek, maka ayat selepasnya bila jumpa dengan mat silah tawilah, man dzalladzi yashfa'u indahu, pendek juga. Kalau awalnya pendek, dari segi hukum mat jaiz ataupun hukum berkaitan, maka hak lain pun pendek juga. Dia kena seimbang, kena sama. Au zid alaih, di situ boleh kita wakaf di situ. Ataupun kalau kita nak wasal pun boleh juga. Au zid alaih, au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Di situ tak ada hukum tajwid yang special, biasa saja. Inna sanulki, inna mana-mana tempat nun yang bersabdu sama dengan mim bersabdu, hukumnya wajibul gunnah. Maka kita memberi kadar dengunya dua harakat. Inna dengan kadar tempo bacaan. Bagi para jemaah yang dah biasa dengan kelas Quran, sebab kita pun kalau di Masjid Aman ni kita dah banyak tahun dah, 4-5 tahun dah kita dah lalui program baca Quran ni pun. Sebelum kita buat online ni, tadabbur ni, kita dah banyak tahun dah. Kita daripada juzuk pertama, kedua, ketiga, kita start tadabbur ni dalam Google Meet ni selepas raya puasa gitu ataupun raya Idul Fitri. Kita mulakan dengan akhir juzuk yang ke-28. Tak silap akhir juzuk surah Al-Hasyr. Maknanya juzuk yang ke-27, sebelum tu 27 juzuk kita dah habiskan banyak tahun dah. Mana kita dah lalui pengalaman untuk tajwid secara amalinya dah lama dah. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Qawlan thaqila. Di situ ada gunnah, dengung pada hukum apa tu, hukum ikhfa hakiki, tanwin bertemu dengan sa. Di sini kaedah dengungnya kita kena tafkhim ke tarqiq, tebal ke nipis. Di sini kena nipiskan sebab huruf sa itu bukan huruf isti'la. Kita tak boleh baca dengan qawlan thaqila, tak boleh ditebalkan qawlan thaqila. Dengungnya tak ditebalkan. Tapi syaratnya lidah kita bukan berada di lelangit, berada di tengah. Qawlan thaqila. Baik, itu sedikit ulangan tentang hukum tajwid. Kita lihat maksudnya pula. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil lail, bangunlah malam. Qumil lail, bangun malam. Dia tak perlu bahasa Arab ni kata kum
billail. Terus qumil lail, bangun malam, iaitu bangunlah sebahagian daripada malam. Itu maksudnya bangun bukan bangun saja bangun. Bangun disebut bangun dengan maksud bangun untuk beribadat, khususnya untuk solat. Yang disebut dengan qiyamul lail. Qiyam tu daripada perkataan qama yaqumu, qiyaman, kum, perintah untuk bangun. Allah Ta'ala tak sebut kumin nahar, bangun waktu siang. Sebab waktu siang ni biasanya orang dah bangun, sebab sebahagian waktu siang kita guna untuk bekerja dan urusan hidup. Waktu malam ni biasanya untuk berehat, untuk tidur. Maka gunakanlah sedikit waktu malam untuk seorang hamba itu bangun beribadat kepada Allah. Illa qalila, kecuali sedikit daripadanya kamu tidur. Jadi bangun salat malam tu panjang, tidurnya sedikit. Alhamdulillah kita bangun juga, tapi kita bangun sikit, tidur panjang. Terbalik kita ni, tak apalah. Sekurang-kurangnya kita bangun juga berbanding dengan orang yang mungkin langsung tak bangun tu, rugilah. Nisfahu, sama ada Allah Ta'ala bagi pertamanya 1/2 malam. Dulu nak kira 1/2 ni payah, sebab zaman Nabi tak ada jam. Ini kena agak-agak lah. Kena agak-agak. Sekarang dah 1/2 ataupun awing kusmi, ataupun ungkus minhu, kurang daripadanya. Kurang daripada kadar 1/2 dengan kadar yang sedikit kurangnya. Au zida alaih, atau tambah lagi. Jadi ada 3 pembahagian. 1/2, kurang daripada 1/2, lebih daripada 1/2. 1/2, kalau kurang seperti 1/3, lebih seperti 2/3. Dan bacalah Quran dengan tartil. Baca Quran dengan tartil. Dia ada ta'rif ni, nanti kita akan lihat. Sesungguhnya kami akan nulki, akan berikan, kami akan, asalnya nulki ni mana campakkan. Di sini nulki mana nunzil, kami akan turunkan kepada kamu Al-Quran ini yang merupakan qaulan thaqila, kata-kata yang berat kerana mengandungi perintah yang berat. Ini bagi orang yang tak bersedia untuk melaksanakannya. Ataupun berat pasal Nabi nak terima. Baik. Apa sebab kepada turun ayat ni? Bila kita nak tadabbur, untuk kita renungi bahawasanya kalau setara Nabi peringkat awal berdakwah kena bangun malam, kita berdepan dengan banyak ujian kehidupan, kita perlu kepada kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa bukan setakat kekuatan dari sudut ilmu, kekuatan jiwa yang lebih kepada kekuatan emosi kita, perasaan kita, iaitu hubungan yang lebih dekat dengan Allah, khususnya salat malam. Baik, kita lihat satu pendapat disebut Al-Imam Ibn Katsir. Bila rujuk Ibn Katsir, dia membawa riwayat yang dikemukakan oleh Abu Bakar Al-Bazzar dalam riwayatnya lah. Dia meriwayatkan daripada Jabir, hadis Jabir. Katanya kaum Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni sebuah balai lah, tempat perhimpunan orang-orang Mekah. Seperti kita kata seperti balai raya lah, tempat orang awam berkumpul. Jadi mereka berkumpul fi Darin Nadwah. Lalu mereka berkata, semmu, namakan ataupun sebutlah kepada lelaki ini, maksud lelaki ini Nabi Muhammad, dengan nama yang tasdurun nas, yang menyebabkan manusia pun akan beredar lari daripadanya. Sebut satu nama-nama yang negatif. Lalu ada yang mengatakan kita sebutlah untuk dianya kahin. Kahin ini sebagai seorang dukun. Dukun boleh cari benda gaib, ataupun boleh bomo, boleh berobat sebagainya, dukun. Lalu mereka kata laisa bikahin, Muhammad itu bukan seorang dukun. Yang lain kata tak apalah, kita kata dia ni majnun, gila. Yang lain kata laisa bimajnun, dia tak gila, kita kenal orang gila tak gila. Lalu ada yang mengatakan, oh kita kata dia ni sahir, seorang tukang sihir. Lalu yang lain kata laisa bisahir, dia tidak tukang sihir, kita kenal orang sihir lain. Akhirnya tak ditemui apakah keputusannya. Ada yang beri pendapat kahin, ada kata nak tuduh majnun, ada kata sahih. Akhirnya fatafarraqul musyrikin, akhirnya mereka berpisah. Pisah maknanya bersurai. Bersurai maknanya pakat kelik habis, semuanya balik tanpa ada keputusan. Akhirnya perbincangan mereka itu sampai beritanya kepada Nabi SAW. Lalu dia pun fatazammala fi thiyabihi, dia pun berselimut dengan pakaiannya. Maknanya rasa kalau boleh malah dengar lah. Rasanya
sedih dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Lalu datanglah Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, dan menyampaikan wahyu ini, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Itu riwayat yang disebut oleh Imam Al-Bazzar. Kemudian Ibnu Abbas, ada satu riwayat lain menyebut Ibnu Abbas mengatakan ayat ini diturunkan fi ibtida'il wahyi, pada permulaan turunnya wahyu, iaitu bila Nabi SAW mendengar malaikat Jibril yang datang kali pertama di Gua Hira, lalu timbullah rasa sangat takut, rasa cemas, rasa terkejut yang amat sangat. Lalu Nabi pulang ke rumah. Kita pun tahu Nabi ini sebelum baginda dilantik menjadi Rasul, dia telah tahannus, mengasingkan diri daripada orang-orang Mekah. Dia berada di Gua Hira, di puncak Jabal Nur. Sesiapa yang pernah ke Mekah tahulah Jabal Nur ni tinggi. Saya pun tak pernah naik, tak berani nak naik sebab takut nanti timbul masalah krem ke salah horak ke apa. Sebab orang cerita nak naik tu memang tinggi, perlu kepada kekuatan stamina. Baik. Jadi Nabi pun pulang balik dalam keadaan takut. Nabi kata, zammiluni, selimutkanlah aku sehingga dia tertidur waktu malam. Lalu turunlah ayat ni supaya Nabi bangun untuk solat malam. Baik, ketika turunnya ayat ni suruh Nabi solat malam, timbul persoalan solat yang macam mana? Sebab solat 5 waktu belum difardukan lagi. Solat 5 waktu ni difardukan pada malam Isra dan Mi'raj, iaitu sekitar 2 tahun ataupun hampir 2 tahun sebelum hijrah. Ada pendapat ulama mengatakan solat ini dimaksudkan solat mengikut agama peninggalan Nabi Ibrahim yang masih diamalkan oleh sebahagian orang-orang Mekah. Orang Mekah ni bukan semua jahiliah, bukan semua sembah berhala. Masih ada yang mengikut millata Ibrahim Hanifah, agama Nabi Ibrahim. Ada pendapat ulama yang menyebut begitulah. Jadi peristiwa itu menjadi sebab kepada turunnya surah ini, ataupun surah Al-Muzammil, ataupun satu lagi surah Al-Muddathir yang menyusul selepas surah ni. Maka dimulakan dengan khitabnya, ya ayyuhal muzammil. Baik, di sini kita nak tadabbur. Kenapa ayat ni tidak datang ya ayyuhan naim? Wahai orang yang tidur. Tapi wahai orang yang berselimut. Saya cuba mencari jawapannya. Kenapa ayat ini turun dengan ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut? Kenapa tak disebut ya ayyuhad daim, wahai orang yang tidur? Maksudnya, wahai ya Muhammad yang sedang tidur, bangunlah untuk salat malam. Tapi disebut dengan ya ayyuhal muzammil. Sebab Nabi berselimut, dia dalam keadaan dia takut. Uruf orang Arab, kemungkinanlah uruf orang Arab, dia kalau musim fisaif, musim panas, biasa tidur tak berselimut pun tak apa sebab panas. Tapi disebabkan takut tadi, rasa ketakutan, ar-ra', rasa gemuruh. Kalau ar-ra'du ni maknanya bunyi guruh waktu hujan. Ni ar-ra'datu, rasa begitu berdebar-debar sekali. Kali pertama terima wahyu di Gua Hira, sebab tak kenal apa yang datang ni. Sebab pertama Nabi tak tahu itu Jibril. Jibril mari-mari kata, Iqra', bacalah. Dan Nabi tak boleh jawab. Nabi kata, ma'ana biqari', aku tak pandai membaca. Sehinggalah Jibril mengajar kepada Nabi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Beberapa ayat selepasnya, Nabi pun pulang ke rumah. Itulah dia beritahu pada isterinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, katanya zammilun, tolong selimutkan aku. Disebabkan rasa takut dan cemas, tertidur sampai malam, lalu turunlah wahyu, suruh Nabi bangun. Al-Muzammil ataupun Al-Mutazammil, yang berselimut dengan pakaiannya. Jadi sebab Nabi dalam keadaan berselimut, maka tak disebut naim. Naim ni merujuk kepada orang yang tidur secara umum. Kemudian bangunlah malam, iaitu solat tahajud. Tahajud ni solat yang dilakukan selepas tidur. Kalau kita solat malam sebelum tidur, boleh juga, tapi tak dianggap tahajud dari segi namanya. Dari segi namanya. Kalau di Mekah, pada 10 malam akhir, dilakukan solat qiyam. Solat qiyam selepas tarawih, dah rehat sekejap, biasa start pukul 12, dia solat qiyam. Kita biasa kalau tempat kita buat program qiyamul lail bulan Ramadan, kita buat mungkin 3:30 pagi, pukul 4 pagi.
lebih kurang 1 jam. Tapi di Mekah dia buat pukul 12 malam. Mungkin setengah tu dia tak sempat, tak ada tidur lagi. Pukul 12 dah start dah. Itu solat qiyam juga, tapi nak diitlakkan sebagai tahajud tak. Sebab tahajud dia selepas bangun tidur dan dia ada kelebihan dia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebahagian daripada malam hendaklah kamu bertahajud sebagai satu amalan tambahan bagi kamu. Itu secara jelas Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, merujuk kepada solat malam. Disebut tahajud itu solat yang dilakukan selepas bangun daripada tidur. Kalau kita lihat ayat tu dalam surah Al-Isra ayat 79, muka surat 290. Wa minal lail, sebahagian daripada malam, fatahajjad bihi, hendaklah kamu bertahajud. Tahajud merujuk kepada solat yang dilakukan selepas bangun tidur, nafilatan lak, sebagai suatu amalan tambahan untuk kamu. Maknanya untuk Nabi amalan ni tetap wajib sebagai tambahan kepada hak salat 5 waktu. Tapi bagi kita hukumnya tetap kekal sebagai hukum yang sunat yang sangat digalakkan. Baik. Kemudian perintah untuk bangun malam ini disebut secara jelas dalamnya Allah Ta'ala suruh bangun 1/2. Banyaknya. 1/2 ni kita kata sempat nak tidur berapa jamnya. 1/2 ataupun kurang sedikit ataupun ditambah lebih lagi. Baik. Pertamanya salatut tahajud bimiqdar nisfil lail. Salat tahajud dengan kadar 1/2 malam. Separuh malam. Malam ni bermula dengan maghrib dan berakhir dengan subuh. Tu pandai-pandailah kita kira. Kalau malam tu 12 jam, maknanya 6 jam yang pertama dah masuk nisful lail. Dah dikira muntasiful lail, pertengahan malam. Ataupun kurang sedikit daripadanya, kalau tak cukup 1/2 pun tak apalah, kurang sedikit. La haraj alaika, tak ada masalah untuk kamu. Di mana Allah Ta'ala bagi takhir, pilih kepada Nabi untuk bangun malam sama ada dengan kadar 1/2 ataupun kurang daripada 1/2 ataupun lebih seperti as-sulusain 2/3. Baik, apabila disebut al-lail malam, malam ialah min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Min ghurubi syams, daripada terbenamnya matahari, maknanya bermulanya waktu maghrib hinggalah naiknya fajar, iaitu masuknya waktu subuh. Itu dikira malam. Malam bermula terbenamnya matahari. Bukannya malam dikira pukul 12 malam. Kalau waktu mengikut kiraan Masihi, dia pertukaran hari itu berlaku 12 malam. Contohnya kita hari Jumaat. Hari Jumaat ni ikut takwim Hijriyah, dia dah bermula maghrib petang kemarin. Maghrib tu dah kira Jumaat dah. Dan hari Jumaat ni berakhir dengan maksudnya maghrib hari ni. Maghrib hari ni dah kira hari Sabtu dah. Tapi kalau ikut takwim Masihi, hari Jumaat ni bermula pukul 12 malam tadi. Bila 12 tu 12 AM. Sebelum tu pukul 11 PM. Merujuk pada waktu malam dan waktu pagi. Tapi yang lebih tepat kiraannya adalah yang Allah Ta'ala tentukan, malam bermula dengan terbenamnya matahari. Pertukaran hari bermulanya masuk waktu maghrib. Ini melibatkan masalah-masalah fiqh yang banyak yang kita kena faham. Contohnya kalau dah masuk 1 Ramadan, maghrib 1 Ramadan, maka dah kira 1 Ramadan. Bukan kena tunggu pukul 12 malam. Dia bermula maghrib tu dah kira masuk hari lain, bulan yang lain. Baik, ada satu riwayat yang disebut oleh Imam Ahmad dan juga Muslim daripada Sa'ad bin Hisham, seorang tabi'in bernama Sa'ad bin Hisham pernah bertanya kepada isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Apa katanya? Dia kata, ya Aisyah, dia kata, ambi'ini an qiyami Rasulillah. Dia kata, ambi'ini. Alif nun, ba hamzah ya nun ya. Ambi'ini, ba lepas ba, hamzah ya nun ya. Ambi'ini. Sebab dia bercakap dengan Aisyah. Kalau dia bercakap dengan orang lelaki, dia kata ambi'ni, maknanya akhbirni. Ambi'ini an qiyami Rasulillah. Ambi'ini an qiyami Rasulillah. Khabarkan atau ceritakan kepada aku tentang salat qiyam Rasulillah. Nabi bangun salat malam ni macam mana? Lalu Aisyah jawab,
Alasta taqra'u hadhihi surah? Kamu tak baca ke surah ni? Maksudnya surah Al-Muzammil. Kamu tak baca ke? Allah Ta'ala pernah beritahu, ya ayyuhal muzammil. Lalu Sa'ad bin Hisham jawab, Sa'ad bin Hisham ya, yang bertanya kepada Aisyah ni. Hadis ni panjang, ni bahagian depan. Lagi bawah lagi. Tu baru jom jumpa tu. Ambi'ini. Rasanya tu baru jumpa tu. Tak, itu ambi'ini an khuliki Rasulillah. Banyak soalan yang ditanya oleh Sa'ad bin Hisham di sini. Dia tanya tentang akhlak Nabi. Tu baru jumpa. Dia tanya salah satunya soalan dia tanya. Rupanya hadis ni panjang sebenarnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim ni panjang. Jadi soalan yang ditanya oleh Sa'ad bin Hisham kepada Aisyah ni banyak soalan. Jadi salah satu soalannya ditanya, ambi'ini an qiyami Rasulillah. Khabarkan kepada aku tentang salat malam Nabi. Maka Aisyah kata, alasta taqra'u? Adakah kamu tak baca ayat di awal surah Al-Muzammil? Ya ayyuhal muzammil. Lalu Sa'ad bin Hisham jawab, bala, bahkan ya aku baca. Maka Aisyah pun jawab, fa inna Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah iftarada qiyamal lail fi awal hadhihi surah. Allah Ta'ala telah memfardukan, mewajibkan salat malam qiyamul lail di awal surah ni. Jadi salat malam peringkat awal wajib. Bukan Nabi sahaja, para sahabat pun kena bangun malam juga. Maka faqama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu haulan. Maka Nabi dan para sahabat pun bangun. Selama mana tu? Selama tempoh setahun. Haul. Biasa kita dengar perkataan haul ni kalau nak bayar zakat, kita kata dah cukup haul. Haul tu mana dah cukup tempoh setahun. Lama lah setahun ni, 12 bulan. Lalu wa amsakallah. Allah Ta'ala pun menahan hukum wajib salat malam tu dengan di akhiri surah ini yang disebut dalam ayat 20, iaitu pada ayat setelah cukup 12 bulan tu, isnai asyara syahran. Isnai asyara syahran, tempoh 12 bulan setahun. Sehinggalah Allah Ta'ala turunkan ayat di akhir surah ini, itu ayat ke-20, untuk memberikan at-takhfif, keringanan. Ini penjelasan Aisyah kepada Sa'ad bin Hisham. Lalu dia kata, fasara qiyamul lail tatawwa'an ba'da faridah. Maka jadilah salat malam itu amalan yang tatawwu', yang sunat. Sebelumnya dia adalah amalan yang fardu. Bayangkan kita kata, peringkat awal sahabat-sahabat berdepan dengan ujian yang berat, tekanan kaum musyrikin. Ini satu formula tip yang perlu kita tahu. Bila kita berdepan dengan tekanan hidup, tak ada cara untuk kita bina kekuatan. Kita nak lari daripada masalah, tak boleh. Masalah perlu kita hadapi. Cuma kita kena bina kekuatan itu, minta Allah Ta'ala tolong kita supaya kita kuat menghadapi ujian dan supaya Allah Ta'ala bantu jalan penyelesaian. Kita nak selesai diri tak boleh. Melainkan Allah Ta'ala tolong beri jalan supaya masalah hidup kita boleh selesai. Ini yang disebut dalam ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tu kita dah bincang dalam surah At-Talaq dulu. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah dijadikan baginya jalan keluar daripada masalah hidupnya. Dan salah satu sifat orang bertakwa, dia mesti bangun salat malam. Nanti kita akan bincang banyak hadis-hadis tentang kelebihan salat malam. Kita nak habiskan hadis ni dulu. Apa lagi jawapan Aisyah kepada Sa'ad? Penceritaan kita sama sikit lagi. Kemudian Sa'ad bin Hisham tanya lagi, ya Ummul Mukminin, beritahu aku tentang salat witir Nabi pula. Salat witir Nabi. Maka kata Aisyah, kunna nu'iddu lahu siwakahu, adalah kami yang sediakan. Maksud kami itu para isteri Nabi yang sediakan untuknya siwak. Siwak tu kayu sugi, ya. Nabi, sebab zaman Nabi tak ada fursyah, berus gigi. Kalau berus gigi bahasa Arab kata fursyah, obat gigi ma'jun asnan. Tapi dulu guna kayu siwak. Wa tahur, tahur ni alat untuk bersuci air lah. Lalu Allah Ta'ala fayab'asuhu Allahu ma syaa yab'asahu minal lail. Lalu Allah Ta'ala hantarkan perintah yang dia kehendaki kepada nabinya waktu malam. Sama ada perintah tu bangun solat malam 1/2, 1/3, 2/3. Lalu Nabi pun bangun fayatasawwaku wa yatawaddau. Dia pun bersiwak, bersihkan gigi, bersihkan mulut, berwuduk. Lalu dia pun solat. Di sini Aisyah sebut kepada Sa'ad bin Hisham, Nabi salat 9 rakaat. 9 rakaat. Dan dia tidak duduk kecuali, tidak berehat maksudnya, kecuali pada rakaat yang ke-8. Okey, kita stop dulu untuk hadis ni. Kita nak sambung balik.
perintah untuk baca Quran dengan tartil. Apa kaitan dengan solat malam? Itu ceritanya. Apa kaitan bangun solat malam, kemudian baca Quran dengan tartil? Dia semasa peringkat awal dakwah Nabi di Mekah, banyak lagi ayat Quran belum diturunkan. Banyak lagi yang belum diturunkan. Jadi Nabi hanya baca apa-apa yang mudah untuk Nabi baca daripada ayat-ayat yang telah diwahyukan. Ayat-ayat lain yang belum diturunkan sebab mungkin ayat surah Madaniyah belum lagi, sebab itu selepas hijrah. Sedangkan perintah untuk bangun salat malam dalam surah Al-Muzammil ini sebelum hijrah. Jadi Nabi baca apa-apa yang dia ingat, apa-apa yang dia tahu daripada wahyu yang telah diturunkan. Tapi yang pentingnya, bila kita tadabbur ayat ini, kita faham perintah untuk baca Quran dengan tartil, dia sangat dekat dengan waktu malam dan juga salat malam. Sebab tu salat malam Nabi ni lama. Kita buat setakat kita mampulah. Nabi ni kuat, dia gagah. Antaranya kita lihat dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud satu malam Nabi ini cerita ni di masa di Madinah dah. Nabi bangun salat malam, satu malam dia pergi ke masjid. Masjid Nabi ni bukan jauh pun, sebelah rumah dia aja. Lalu kebetulan malam tu juga Abdullah bin Mas'ud pergi juga ke masjid. Masa tu dia muda lagi lah. Jadi bila lihat Nabi solat, dia pun tumpang solat. Jadi rupanya solat Nabi ni lama. Nabi mula solat malam dengan baca surah Al-Baqarah. Lalu Abdul Mas'ud kata mungkin Nabi akan berhentilah habis surah Al-Baqarah. Lepas tu dia sambung surah An-Nisa. Lalu dia kata laqad hamamtu. Ni kata Abdul Mas'ud. Laqad hamamtu bi amrin su'. Ini hadis ni nak ceritakan hebatnya salat malam Nabi. Kita mungkin tak mampu nak buat setara ni lah. Kita buat setakat yang kita mampu lah. Sebab sunat bagi kita. Sunat yang digalakkan. Katanya aku telah berkeinginan dengan satu perkara yang buruk. Awalnya dia beritahu sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atala. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud ni. Tengok perawinya. Aku telah salat malam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun fa'atala, memanjangkan salatnya, qiyamnya. Lama berdiri. Apa lama berdiri itu? Sebab dia baca surah panjang. Kita yang tak hafal Quran banyak-banyak ni, kita baca setakat yang kita ingat lah. Sehingga dia kata hatta hamamtu bi amrin saw. Sehingga timbullah keinginan dengan perkara yang buruk. Lalu orang lain pun tanya, bila dia ceritalah, Abdullah Mas'ud cerita pengalaman dia salat malam dengan Nabi. Kila orang tanya dia, waman hamam tabihi, apa keinginan yang kamu rasa tu tengah-tengah salat? Dia kata hamam tu, aku berkeinginan, berasa an ajlisa, nak duduk. Tak larat dah nak berdiri lama ni. Orang Kelantan kata tak cekak dah aku, lama tu email dia baca panjang. Sedangkan Nabi tak minta pun dia salat sekali, dia yang pandai-pandai masuk masjid, Nabi salat aku nak tolak sekali lah. Lalu dia pun berasa, dia kata aku berasa nak duduk. Ataupun wa'ada'ahu, nak tinggalkan dia. Ataupun nak duduk dan tinggalkan. Tapi dia tak sapati buat begitulah. Dalam hadis ni Abdullah bin Mas'ud menceritakan tentang panjangnya, lamanya salat Nabi SAW bil-lail, waktu malam. Dan peristiwa ni berlaku di Madinah ya. Cuma kita nak kaitkan dengan ayat surah Al-Muzammil, kali pertama diwajibkan salat malam, memang Allah Ta'ala sebut nisfahu 1/2. 1/2 malam. Lama lah 1/2. Atau kurang sedikit ataupun lebih. Kalau lebih 1/2 lagi lama. Jadi itu yang Nabi lakukan. Kita kata mungkinkah Nabi ni kadang-kadang dia letih, dia penat, dia tak sempat bangun? Ya. Ada disebut oleh Aisyah, kadang-kadang Nabi ni kalau tak bangun malam, dia akan qadha salat malam dia. Kita tak sampai setara tu, Nabi qadha. Sebab bagi dia wajib. Lalu dia pun sebut, Abdul Mas'ud pun sebut, apa dia sebut? Dia kata di sini, fayadhkuru annahu salla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin qiyamul lail. Dia salat bersama Nabi pada satu malam, itu bukan salat fardu ya, salat qiyam ataupun salat sunat tahajud. Lalu Nabi memanjangkan fi qiyamihi wa qiraatihi, Nabi memanjangkan qiyamnya, berdirinya dan bacaannya. Sehingga Abdullah bin Mas'ud merasakan terfikirlah olehnya untuk duduk, wa aradal julus asna as-salah. Nak duduk, maksudnya nak salat duduklah. Dan ini menggambarkan suatu kinayah, gambaran kepada keletihan letih. Betul lah, diri lama pun letih kita duduk.
duduk bersila lama, letih juga. Badan kita ni kena ada pergerakan. Kalau lama-lama kita akan tetapi wahadza la yakunu, dan ini tidak berlaku melainkan kerana disebabkan panjangnya qiyam Nabi. Disebabkan panjangnya qiyam Nabi. Baik, kita lihat satu lagi hadis yang lain. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha menegur Nabi tentang panjangnya solat Nabi. Panjang tu sebab Allah Ta'ala sebut nisfahu, 1/2. Kita lihat dalam ayat ni kan 1/2. Apa kata Aisyah? Dia kata, ya Rasulullah, apa dia? Kata Aisyah, Nabi salat malam, apa dia? Lafaz dia kata, hatta tatafattara qadamahu. Ataupun hatta tatawarrama, dia ada dua lafaz, hatta tatafattara. Ada lafaz depannya tak ada ya Rasulullah, ya. Cuma dia tanya, ya Rasulullah, kenapa lima tasna'u hadza, kenapa kamu buat begini? Nabi salat malam hatta tatafattara ataupun tatawarrama qadamahu, sehingga bengkak-bengkak ataupun sehingga pecah-pecah tapak kakinya, sebab berdiri lama. Adalah solat Nabi malam tu adalah solat yang daimah, solat yang berterusan. Maknanya Nabi tak pernah miss lah. Memang Nabi solat malam. Wa kana yusalli hatta tatawarrama qadamahu. Lafaz tatawarrama di sini Nabi solat malam sehingga tapak kaki dia jadi pecah-pecah, ataupun kita kata yalah sebab berdiri lama. Lalu pernahlah Aisyah tanya Nabi, kenapa kamu buat begini? Hadis ini hadis Aisyah. Mungkin juga ada perawi lain rasanya hadis Aisyah. Ya, hadis Aisyah Ummul Mukminin. Kemudian hadis ini menceritakan Nabi salat malam, dia biasa salat malam dengan dimulakan biraka'ataini. Dia punya ni adab dia, ya, kaedah. Kalau kita salat malam, kita mulakan dengan 2 rakaat yang ringkas, raka'ataini khafifataini. Ni macam kita nak buat senaman latihan sukan, dia kena ada warming up, kena panah dulu, dia tak boleh seterusnya masuk latihan tu. Adalah Nabi bila bangun salat malam, dia salat mulakan dengan 2 rakaat yang ringkas, kemudian barulah dia salat yang panjang. Ada satu lafaz lain bila Nabi salat ni lama, jadi Aisyah pun tanyalah, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza, kenapa kamu buat begini? Baik, kenapa kamu buat begini? Lalu Nabi jawab, afala akunu abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Kita lihat sedikit syarah hadis ni. Nabi salat malam sehingga pecah-pecah ataupun bengkak-bengkak 2 tapak kakinya. Adalah Nabi SAW ni seorang yang aktsarun nas ijtihadan, orang yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadat kepada Tuhannya. Ini sangat pelik kalau kita lihat ada setengah orang yang zaman sekarang, dululah kita pernah dengar orang yang terlibat dengan ajaran sesat. Dia kata dia ni dah sampai makam tinggi, bagi dia tak perlu solat dah. Solat wajib pun ditinggalkan, solat sunat jauh sekali. Ini ajaran sesat lah. Kita kata orang yang paling mulia, Nabi SAW tak pernah tinggal solat, bahkan Nabi sentiasa solat malam. Tiba-tiba orang yang tak ada apa-apa mengaku dia dah sampai makam tinggi dan tak perlu solat bagi dia. Kita kata jangan dia bawa ajaran sesat. Kena ikut ajaran Rasulullah SAW. Nabi bangun solat malam, dan dia bangun tu kerana beribadat kepada Allah, sehingga tatawarrama qadamahu, sehingga menjadi bengkak-bengkak, pecah-pecah kakinya. Semua itu dilakukan syukran lillah, sebagai tanda syukur kepada Allah. Tanda syukur, bila semakin banyak nikmat Allah Ta'ala bagi, maka semakin dia bersungguh-sungguh kita beribadat kepadanya, dan sebagai tanda kita memuji Allah Ta'ala atas nikmatnya. Dan banyaklah riwayat yang menyebut tentang bagaimana kaifiyah, cara-cara Nabi menunaikan salat malam dan bilangan rakaatnya. Dalam hadis ni Aisyah radhiyallahu anha mengkhabarkan bahawa Nabi bila dia bangun salat malam, dia memulakan salatnya dengan 2 rakaat yang ringan, ringkas, sebagai tamhidan, sebagai pendahuluan.
pembukaan. Tamhid ni sebagai pembukaan, pendahuluan untuk solat yang lebih mutawwalah, lebih panjang. Kemudian Aisyah beritahu Nabi pun solat sebanyak 8 rakaat. Di mana dia beri salam pada setiap 2 rakaat. Dia solat malam ni kaedahnya masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Solat malam, 2 rakaat, 1 salam. 2 rakaat, 1 salam. Berapa banyak terpulang. Tapi cuma Aisyah beritahu, Nabi biasa solat malam, tak kira bulan Ramadan, bulan lain, tak lebih daripada 11 rakaat. 11 rakaat. Jadi dia sebut di sini 8 ni untuk tahajud, kemudian diakhiri dengan witir 3 rakaat. Witir kalau nak tambah pun boleh. Kalau nak tambah pun boleh. Jadi kalau dia tambah, kadang-kadang tambah jadi 7, 5, paling banyak biasa kalau tak silap 9 ke. Tapi biasa yang ghalib ni 3 lah. Ataupun kalau waktu subuh tu dah hampir, kalau orang tu nak buat witir 1 rakaat pun boleh juga. Jadi itu solat malam. Baik, kita nak lihat ada satu hadis. Ketika kali pertama Nabi SAW sampai ke Madinah. Ni kita nak lihat peristiwa bila sampai ke Madinah. Apa pesanan Nabi? Kata Abdullah bin Salam, bila lafaznya berbunyi awwalama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Infajalan nas ilaihi. Kata Abdullah bin Salam, kali pertama tibanya Nabi SAW ke Madinah, lalu orang ramai pun datang mengerumuni. Maksud orang tu, orang-orang Ansar lah. Awalama qadima Rasulullah ilal Madinah. Baik, rasanya dah ada dah kalau tekan situ. Hadis daripada Abdullah bin Salam. Nabi sampai ke Madinah hari Isnin 12 Rabiul Awal. Tengok matan yang lain di bawah. Orang yang pertama berhijrah di kalangan Muhajirin Mus'ab bin Umair, tak hadis yang lain. Mus'ab bin Umair tak jumpa juga, tak apa, kita ambil lafaz ni. Lafaz yang berbunyi ayyuhan nas, Nabi kata wahai manusia. Ayyuhan nas afshu salam. Afshu as-salam. Afshu as-salam. Okey dah. Okey dah cukup dah, boleh dah, ada dah. Jadi apabila Nabi sampai ke Madinah, orang pun mengerumuni pakat lekong habis, mengerumuni Nabi. Lalu kata Abdullah bin Salam, aku di antara yang turut mendekati Nabi. Lalu aku perhatikan wajahnya dan aku tengok, aku tahu ni wajah orang yang baik. Laisa biwajhin kadzab, bukan jenis wajah orang yang berdusta. Masa ni Abdullah bin Salam ni belum Islam lagi. Dia ni seorang Yahudi. Tapi disebabkan aura nur, cahaya kenabian yang ada pada baginda ni jelas kelihatan. Abdullah bin Salam kata, aku tengok, aku cam ni orang yang baik ni, bukan orang yang berdusta. Dan dia kata, perkataan pertama yang aku dengar Nabi sebut, dia kata, Nabi beritahu, ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkan salam. Maknanya saling memberikan salam bila bertemu. Yang kedua, Nabi pesan, at'imut ta'am, buatlah jamuan makanan, berilah makan makanan, yang ini beri makan kepada orang miskin. Sebab Nabi tahu di mana-mana tempat memang ada orang miskin. Yang ketiga, wasilu ar-riham ataupun al-arham. Wasilu al-arham, hubungkan silaturrahim, hubungan kekeluargaan. Dan akhir sekali, wasallu bil-lail wan nasuniyam, salatlah kamu di waktu malam. Perintah salat ni dah diberikan masa awal di Mekah itu lagi dalam surah Muzammil, surah Mudaththir. Sampai je Madinah, Nabi pesan wasallu bil-lail, jangan lupa salat malam dalam keadaan wana suniyam, ketika orang lain manusia semua niam, dalam keadaan niam ni maknanya naimun, tidur. Pedulikan orang yang tidur tak apa, yang kita ni kita ambil sedikit waktu malam untuk bangun salat malam. Sebab itu Allah Ta'ala meletakkan di antara ciri orang-orang bertakwa yang layak ke syurga, yang masuk syurga, orang yang biasa salat malam. Yang biasa salat malam. Antaranya kita boleh rujuk dalam surah
Apa dia? Az-Zariyat. Az-Zariyat. Az-Zariyat ni dalam juzuk yang ke-27. Muka surat berapa ya? Muka surat 521. Bermula ayat yang ke-15. Ayat 15. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam syurga yang penuh dengan apa dia, ada uyun, ada mata air, ada sumber air terpancar. Dalam keadaan akhizina, mereka mengambil ma atahum rabbuhum, apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Ini mengambil, boleh merasai segala nikmat dalam syurga. Adalah mereka itu sebelum ini, sebelum mereka berada di syurga, mereka dulu orang yang muhsinin, orang yang suka berbuat baik. Muhsin ni maknanya berbuat baik kepada sesama manusia, bukan setakat melaksanakan perintah-perintah Allah yang kita kata fardu ain, bukan setakat baik dengan Tuhan, baik juga dengan sesama manusia. Kemudian ayat 17 Allah Taala sebut adalah mereka itu qalilan minal lail ma yahjaun. Mereka mengambil sedikit sahaja dari waktu malam untuk tidur. Sudah kerja lah. Orang Kelantan kata sudah kerja lah, tak ada apa lah. Kerja tak sudah lagi, kita kata sudah kerja lah, tak ada apa lah. Sifat ahli syurga ni sikit je waktu malam untuk tidur. Kita banyak tidur, solat juga malam, tapi solat sikit, tidur banyak. Sedangkan dalam ayat ni Allah Ta'ala kata sifat orang muttaqin yang masuk syurga ni, mereka ni qalilan, sedikit sahaja mereka ambil untuk tidur waktu malam. Bukan ambil sedikit untuk solat. Kita pula ambil sikit waktu malam untuk solat. Kalau hak solat lah, waktu banyaknya tidur. Kanu qalilan adalah mereka sedikit daripada waktu malam yang mereka gunakan untuk yahja'un, untuk tidur. Hak selebihnya mereka bangun untuk solat lepas tidur. Kemudian wabil ashar, pada waktu sahur. Waktu sahur ni waktu akhir malam, waktu dekat dengan subuh. Mereka pun yastaghfirun, beristighfar. Maksudnya mereka membanyakkan zikir, istighfar, memohon ampun kepada Allah. Ini yang perlu kita lakukan, khususnya kita yang hidup dalam suasana banyak tekanan zaman sekarang ni. Allah Ta'ala nak uji kita supaya kita tadarruk, jadi orang yang merendah diri dan dekat kepadanya. Sebab hidup ni tak pernah sunyi daripada ujian. Jadi kaedahnya dah diberi kepada kita, iaitu bangunlah solat malam. Jadilah orang yang sentiasa berusaha untuk dekat kepada Allah. Kenapa disebut malam? Sebab malam itu indah. Malam indah. Malam itu indah. Sebab waktu malam kita boleh lihat ada cahaya bulan, ada cahaya bintang yang sunyi. Malam itu indah. Tapi awas, kena ingat, malam juga adalah waktu yang digunakan oleh tukang-tukang sihir untuk dia menghembuskan sihir-sihirnya. Itu pun kita dah baca bab sihir dalam surah Al-Jin hari itu. Waktu malam juga. Kita lihat contohnya dalam surah Qul a'udzu birabbil falaq. Semua orang biasa baca surah ni. Di antara surah yang terakhir sebelum surah An-Nas. Muka surat berapa tu? 604. Muka surat akhir sekali. Dalam Quran muka surat akhir sekali 604. Kadang-kadang kita baca Quran kita tak ingat dah. Muka surat pertama yang mesti kita ingat, muka surat pertama satu lah. Muka surat terakhir Quran ni 604. Kita ni sanggup kadang-kadang hok minat buku cerita, buku novel tu sanggup baca. Berapa muka surat tebal dia? 1000 muka surat sanggup baca. Tapi Quran yang tak sampai 1000 muka surat, kadang-kadang kita tak dapat nak khatam pun. Tapi buku novel hok 1000 muka surat tu boleh khatam dalam masa mungkin tak sampai seminggu. Quran 904 muka surat aja, 904. Baik, dalam surah Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Allah yang merupakan Tuhan yang Al-Falaq, yang menerbitkan segala sesuatu. Falak ni maknanya menerbitkan waktu subuh, menerbitkan tumbuh-tumbuhan. Itu dia ada maksud khusus bagi Al-Falaq. Daripada kejahatan segala makhluk, min syarri ma khalaq. Salah satunya wa min syarri ghasikin, daripada kejahatan gelap malam. Ghasikin merujuk kepada ghasaqil lail. Tadi kita lihat ayat yang satu lagi tentang solat malam. Wa min syarri ghasikin, daripada kejahatan ghasikin, suasana yang gelap, merujuk pada gelap malam. Apabila idza waqab idza dakhala, bila sudah masuk waktu malam. Kenapa kejahatan itu lebih sinonim dengan gelap, khususnya gelap malam? Sebab waktu gelap itulah waktu yang makhluk-makhluk halus yang kita dah bincang hari itu, hadis,
Bila maksud waktu maghrib, Nabi suruh apa dia? Nabi kata, fakuffu sibyanakum, tahan anak kamu, tutup jendela, tutup bekas minuman, tutup pintu sebab fa inna syaitan yantashiru hina izin. Sebab syaitan berkeliaran waktu tu. Waktu mula maghrib, sebab waktu nak mula gelap. Baik, perkataan ghasikin ni ada kaitan dengan solat malam. Kita kembali kepada surah Al-Isra yang kita dah lihat dalam ayat berkenaan dengan solat. Apa tadi? Solat tahajud tadi. Surah Al-Isra, muka surah 290. 290, kita lihat ayat 78 tu. Aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil lail. Ada perkataan ghasaqi tu. Ghasaqi tukar kepada isim fa'il ghasikin tadi. Tu wa min syarri ghasikin idza waqab. Ghasikin kalau asalnya ghasaqa, ghasaqi, ghasaqi itu berarti isim masdar. Allah Ta'ala perintahkan aqimis salat, dirikanlah salat. Ini salat 5 waktu lah, salat fardu 5 waktu. Liduluki syams, kerana gelincir matahari. Gelincir matahari itu salat zuhur dan salat asar. Bergantung kepada kadar bayang kita panjang pendeknya. Ila ghasaqillah, hinggalah gelap malam. Bila sebut ghasak, dia ada alai, malam. Bukannya gelap kerana malam, kerana apa dia berlaku gerhana ataupun dalam rumah kita tak buka lampu. Maksud malam, gelap di sini gelap malam. Ghasaqil lail, hinggalah gelap malam, dan termasuklah gelap malam ni maghrib dengan isyak. Wa Qur'an al-fajri, dan Quran di waktu subuh. Maksudnya salat subuh. Ini special salat subuh. Disebut Quran waktu subuh sebab waktu subuh kita disunatkan baca panjang sedikit ayatnya. Panjang sedikit bergantung pada kemampuan dan keadaan kita lah. Tapi menarik di sini bila sebut salat maghrib, salat isyak, Allah Ta'ala sebut ghasaqil lail, gelap malam. Bila sebut gelap dikaitkan dengan malam. Bila kita disuruh salat malam, salat tahajud, kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah supaya segala keburukan itu dijauhkan daripada kita, khususnya kejahatan yang berlaku juga di waktu malam. Antara kelebihan salat malam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna Rabbana yanzilu kullailatin ila sama'id dunya. Ini pun hadis ni pun ada berbincangan dalam kalangan ulama, sebab dalam hadis ni Nabi sebut sifat nuzul bagi Allah. Inna Rabbana, sesungguhnya Tuhan kita, yanzilu kullailatin. Ni hadis ni juga berkenaan dengan kelebihan salat malam. Kenapa begitu ditekankan solat malam, dan Allah Ta'ala suruh Nabi solat malam seawal dakwah Nabi bermula di Mekah lagi. Begitu juga semasa Nabi berhijrah ke Madinah, dalam hadis Abdullah bin Salam tadi, Nabi suruh sebarkan salam, beri jamu makanan, solat malam, dan hubungkan silaturrahim. Okey, rasa boleh tekan dah, search dah jumpa dah tu. Dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala turun. Ini tentang malam nisfu Sya'ban bukan? Ini baru jumpa. Hadis riwayat Imam Bukhari, yanzilu rabbuna, Tuhan kami itu Allah Subhanahu wa taala, yanzilu turun, turun dengan apa yang layak bagi zatnya, kaifiatnya kita tak tahu, tapi ada sebagian ulama kata maksud turun rahmatnya, itu ijtihad ulama. Tapi Nabi sebut sini turun setiap malam ke langit dunia ketika berbakinya sulusul lail, 1/3 akhir malam. Hadis ni bukan Nabi nak suruh kita fikir macam mana sifat turun bagi Allah, turun daripada atas ke langit. Tak, kita tak payah fikir. Waktu kita ada maksud yang kita tak mampu nak faham, tapi yang pentingnya Allah Ta'ala memakbulkan doa orang yang berdoa di akhir malam itu. Maka dia berkata, Allah Ta'ala berkata, man yad'uni, sesiapa yang berdoa kepadaku. Doa ni doa di akhir malam. Kalau orang tak bangun salat malam, nak doa macam mana? Mana orang tidur, berdoa tengah tidur. Kita tengok dia berdoa. Kita pun tanya pagi esok, berapa berdoa? Itu bukan berdoa, tu mengigau tu. Dia kemamar tengah malam. Dia betul berdoa ni, dia bangun salat malam. Maka orang berdoa, Allah Ta'ala tanya, man yad'uni fa astajib lahu. Sesiapa yang berdoa, aku nak mustajabkan doanya, nak penuhi permintaannya. Man yas'aluni fa'utiyahu. Sesiapa yang meminta, aku nak berikan kepadanya permintaannya. Dan man yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Sesiapa yang memohon keampunan, aku nak ampunkan dia. Berdoa, meminta, beristighfar. Bila tu?
ketika sulusul lailil akhir. Sulusul lail 1/3 malam yang terakhir. Kita ni kadang-kadang agak bersungguh minta ustaz, anak saya nak puasa tolong berdoa. Sebenarnya kita boleh berdoa sendiri. Ambillah waktu mustajab doa, bangun sendiri waktu malam, 1/3 akhir malam. Sebab setiap kita ni semuanya mustajab doa. Jika kita jaga adab-adab yang kita kata memenuhi adab untuk doa kita dimustajabkan, insya-Allah hajat kita boleh dipenuhi. Baik, kita lihat sedikit perbincangan tentang 1/3 akhir malam. Jadi hari ini kita tak sempat nak bincang tentang warattilil Qur'ana tartila tu. Ajak nak sebut takrif tartil. Esoklah kita sambung. Esok kita nak habiskan ni. Kelebihan 1/3 akhir malam ialah merupakan waktu yang afdal. Di situlah tasfu fihi nufus, jiwa kita rasa sunyi bersih. Sebab apa? Sebab kita dah rehat. Mana minda kita dah rest, dah rehat. Dan sangat baik padanya untuk beribadat. Itu pun disebut dalam surah Al-Muzammil ayat berikutnya. Wa yustajabu fihi doa, akan dimustajabkan, diterima doa permintaan. Dan Allah Ta'ala khususkan dalam hadis ini disebut untuk nuzul, untuk turunnya ke langit, ke dunia dengan apa yang layak baginya. Itu kafiat kita tak tahu. Jangan fikir turun sebagaimana turun makhluk daripada tempat tinggi ke bawah. Tak. Kita kena faham ini sifat Allah yang kita tak tahu bagaimana kafiatnya. Dalam hadis ini Nabi nak beritahu ketika 1/3 akhir malam, Allah Subhanahu wa taala memakbulkan permintaan orang yang berdoa. Jika dia berdoa apa sahaja permintaan, itu yang penting. Jadi kita jangan lepaskan peluang ni. Kalau kita tak mampu nak bangun awal pun, sekurang-kurangnya kita gunakan sedikit waktu di akhir malam untuk kita berdoa. Dan juga kita beristighfar sebagaimana ayat dalam surah Al-Zariyat tadi kan, wabil asharihum yastaghfirun, waktu sahur, waktu akhir malam mereka itu beristighfar. Itu zikir yang perlu kita lakukan pada waktu akhir malam. Selain kita solat tahajud, kita berdoa, ya, sebab itu waktu orang mustajab doa. Dan satu lagi kita membanyakkan zikir dalam bentuk istighfar, astagfirullah, 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 hinggalah masuknya waktu subuh. Jadi kita berhenti setakat ni lah, dah cukup 1 jam untuk perbincangan kita awal surah Al-Muzammil. Yang berikutnya untuk banyak lagi lah kelebihan-kelebihan tentang solat malam yang tidak sempat kita sebut hari ni. InsyaAllah kita sambung esok lah. Termasuklah tentang perintah untuk baca Quran dengan tartil. Di Quran ni dia ada boleh baca dengan tadwir, boleh baca dengan hadar, tartil, baca dengan tahqiq. Apa itu semua? Jangan lupa jemu janji kita esok lah, hari Sabtu. Ada soalan ke berhubung dengan surah ni? Silakan kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, cikgu. Salam. Pagi ni Ustaz. Nabi ni dia solat malam. Ada satu hadis saya pernah dengar Ustaz. Nabi waktu dia semaya malam, tiba-tiba kaki Aisyah melintang tempat dia semaya tu. Kemudian dia pun ambil kaki tu, dia tepi. Daripada hadis ini ni saya nak minta pendapat Ustaz. Yang pertama sekali, ada ke rumah Nabi tu sempit? Yang kedua, bolehkah kita ambil istimbat daripada hukum tu bahawa bersentuh perempuan, wanita ni, ia tidak membatalkan wuduk? Yang ketiga Ustaz, di antara masa akhir malam ni, dok katalah kita terbangun pukul 5, dok, mana lebih afdal, kita banyak rakaat ke ataupun kita banyak baca Al-Quran? Wallahu a'lam Ustaz. Ya. Jadi berhubung dengan solat malam itu, hadis itu ada dalam Sahih Bukhari ada. Saya pun lupa dah matan dia tu. Aisyah beritahu, dia kata setiap kali Nabi sujud, bila Nabi sujud dia terpaksa lipat kaki dia. Gambar itu memang menunjukkan kepada dia punya ghurfah, ruang bilik dia yang sempit. Setiap kali bila Nabi sujud, dia pun lipat. Maknanya dia beri ruang yang lebih untuk Nabi sujud. Dan kadang-kadang tersentuh, kena.
Dan sebab itu timbul perbincangan ulama tentang sejauh mana hukum tersentuh kulit lelaki perempuan yang dikira batal wuduk ataupun tidak. Adalah perbincangannya, antaranya adalah hadis, bukan hadis ni saja, solat malam ni saja. Hadis yang Aisyah beritahu, Nabi ni bila dia keluar untuk pergi solat, dia qabbala ba'dha nisa'ihi. Masa tu nak pergi solat, tapi dia sempat lagi qabbala mencium setengah isterinya. Maksud setengah tu dia tak beritahu lah, maksudnya dia lah. Cuma adalah takwilan ulama kata cium tu berlapik, ada kain. Ada setengah ulama kata oh tak berlapik. Dia qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila salati. Kemudian dia pun terus keluar untuk solat. Jadi bagi pendapat yang mengatakan kalau cium tu secara teruslah, biduni ha'il, tanpa ada lapik, maka dia anggap perbuatan itu tidak membatalkan solat sebab dia punya sebab kepada batal tadi adalah dianggap al-lamsu, sentuhan itu madhannatus syahwah. Kalau ada keinginan nafsu itu yang menyebabkan batal. Tapi kalau tersentuh ataupun sentuh biasa saja tak batal. Itu ada perbincangan di kalangan ulama fiqh. Kemudian apa lagi? Lupanya catat tadi soalan yang ketiga tadi cikgu. Kita bangun Ustaz mencontoh pukul 5 dah contohnya lah. Mana terbanyak bilangan rakaat ke atau bilangan rakaat ya. Kalau kita bangun lewat dah, kita buat setakat yang sempat lah. Kalau dia kini salat malam ni lebih afdalnya adalah kita lama berdiri, itu keadaan asalnya. Afdalus salat tulul kunut, itu dalilnya. Afdalus salati tulul kunut. Salat malam yang utama ni Nabi kata salat panjang berdirinya, maknanya panjang bacaannya. Afdalus salati tulul kunut. Salat yang paling utama adalah salat yang panjang berdiri. Kunut di sini bukan baca kunut ya dalam hadis ni. Kunut ni maknanya al-qiyam. Bacaannya panjang. Jadi bila baca panjang, kalau kita dah dekat dengan subuh, panjang tu kena ukur lah. Kalau kita tak sempat untuk salat 4 rakaat, sebab dua-dua, afdalus salah tulul kunut, ada alif lam, al-kunut. Jadi bila kita nak baca panjang, kita kena tengok juga kita baca panjang, kita tu hafal ayat panjang ke ayat yang pendek-pendek. Kalau kita ingat surah-surah Jilizul Amma pendek-pendek, jadi tak boleh nak baca panjang juga. Kecuali kalau kita letak Quran mushaf yang besar kat depan, betul lah kita boleh berdiri lama. Sebab al-kunut di sini maknanya qiyam. Tengok syarah dia. Afdalus salati tulul kunut. Salat malam yang utama ni salat yang lama kita berdirinya. Bukannya kunut baca kunut. Tulul kunut maknanya adalah tulul qiyam tu, ada syarahnya. Perenggan kedua, baris kedua tu. Al-muradu bitulil kunut, maksud panjang kunut di sini tulul qiyam fi shalah lil qiraah. Panjang berdiri dalam solat, lama berdiri untuk bacaan. Jadi asalnya untuk soalan cikgu tadi, yang afdal adalah kita baca ayat panjang. Tapi bila kita melihat waktu subuh dah hampir, kita baca yang pendek-pendek dengan kadar rakaat yang munasabah lah. Supaya kita sempat akhir itu dengan witir, paling kurang pun 1 rakaat. Sebab tu solat malam Nabi walaupun lama, Aisyah kata paling banyak pun 11 rakaat dengan witir, 11 rakaat. Sebab apa? Sebab 1 rakaat itulah lama. Sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, juga Ibnu Abbas, dalam hadis lain oleh Huzaifah bin Al-Yaman dan sahabat-sahabat yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ya, salam. Ya, siapa ni? Fakimi dulu. Saya nak tanya antara ibadah antara solat yang kita buat ketika qiyam ni adalah solat tahajud. Ustaz, apa maksud tahajud Ustaz? Mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan sikit Ustaz. Tahajjadu merujuk kepada solat malam selepas bangun tidur. Cuba cari makna tahajud dari segi lughah. At-tahajjud lughatan, apa dia? At-tahajjud
lughatan. Dia merujuk kepada bila kita bangun beribadat, dia tak sebenarnya solat sunat. Kalau kita bangun malam, kita mungkin baca Quran saja. Kita baca Quran, kita tak solat, kita berdoa pun dikira tahajud. Apa sahaja ibadat yang dilakukan pada waktu malam dikira tahajud. At-tahajud lughatan. Makna at-tahajud bil-lail ataupun tahajud lughatan. Makna at-tahajud. Dia kalau siang hari kita salat siang hari tak dikira tahajud. Dia betul diitlakkan pada waktu malam, khususnya selepas kita bangun daripada tidur. Mana kita tidur dululah. Tahajjada fi lailihi, iaitu salla asna al-lail. Solatlah ia ketika waktu malam. Jadi merujuk kepada solat malam. Dia tak dikira solat siang. Solat malam yang berlakunya ia selepas tidur. Kalau at-tahajjud nasikun fi tahajjudihi, maknanya beribadatlah ia dalam solatnya ketika malam. At-tahajjud juga dengan maksud salatul lail. Ya, dari segi bahasanya kita lihat maknanya tahajud juga dengan maksud salatul lail, salat malam. Kalau kata at-tahajjud fil lail, tahajud waktu malam maknanya as-sahar. As-sahar ni berjaga malam. Dan kalau orang tu mungkin dia berjaga malam, dia tak salat berjaga malam sebab dia ni penulis novel. Dia fikir macam mana idea nak siapkan plot dia punya jalan cerita novel dia tu, dia pun bangun malam. Tahajud juga, tapi bukan solat tahajud untuk tulis novel. Kalau musim bola piala piala dunia, ada yang kalaulah tempat bola tu mungkin di Amerika ke apa negara lain, kita yang Malaysia ni nak tengok siaran langsung bola tu terpaksa bertahajud, bukan bertahajud untuk atas tikar sejadah solat, tapi bertahajud depan TV. Asalkan bangun malam dikira tahajud, itu lughatan dari segi bahasanya. Tapi bila kita bangun solat malam, itu yang sebetulnya dikendaki. Wallahu alam. Baik, apa Puan Norma tadi ada soalan? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Berdasarkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 17 dan juga ya dalam surah Az-Zariyat tadi, waktu ashar ni lebih afdal kita mengaji atau kita beristighfar? Kalau yang afdalnya istighfar. Istighfar. Yang afdal ya. Okey. Dalam surah apa dia? Dalam surah Ali Imran, as-sabirina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Mereka itu beristighfar. Jadi yang afdalnya istighfar. Kalau kita nak bagi tu, kita nak bagi waktu tu. Nak waktu-waktu. Kalau kita nak rasa nak mengaji Quran, boleh kita kena bangun lebih awal sikit lah. Awal sikit sebelum sampai waktu hampir subuh. Waktu sahur ni waktu yang kita mungkin sekitar 15 minit, 10 minit sebelum subuh. Maka kita ambil sebelum subuh beberapa minit untuk kita membanyakkan istighfar. Itu waktu-waktu yang dia kata waktu sahar tu waktu sahur. Waktu sahur ni biasa kalau bulan Ramadan kita bangun untuk makan sahur lah. Itu waktu akhir malam. Tapi yang afdalnya itulah istighfar. Kalau nak baca Quran sebelum itulah. Solat atau sebagainya sebelum tu. Wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya Habibah dari Kuala Lumpur. Okey, berbalik kepada kita membaca ayat surah yang panjang dekat rakaat kita tadi, boleh tak kalau kita macam baca surah-surah pendek, apa maksudnya macam ayat-ayat lazim tu, tapi dalam satu rakaat tu kita baca sampai 3, 4, 5 surah yang pendek-pendek tu. Boleh tak Ustaz? Ataupun tak elok buat macam gitu? Yang kedua, okey, yang kedua saya nak tanya, okey, katalah rakaat pertama kita baca surah Al-Kahfi katalah 10 ayat. Kita tak habiskan surah Al-Kahfi tu, rakaat kedua kita baca pula surah lain. Baca lagi 10 ayat, tapi surah lain-lain. Bermakna kita tak habiskan surah yang pertama, rakaat kedua kita ambil surah lain tapi pendek juga, 10 ayat ke 15 ayat juga. Elok tak macam tu Ustaz? Ya. Terima kasih kepada Puan Habibah daripada Kuala Lumpur tentang untuk bacaan, pilihan bacaan, kita nak baca panjang pendek. Kalau kita tak mampu untuk baca panjang, kita boleh baca pendek. Dalam ayat 20 surah Al-Muzammil pun menjelaskan, Allah Ta'ala beritahu, faqra'u ma tayassara minal Quran. Muka surat akhir tu, muka surat ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Quran, baris yang ketiga tu.
untuk salat malam, bacalah apa yang mudah untukmu daripada Quran. Kalau kita rasa payah nak baca ayat yang panjang, kalau surah Kahfi contohnya kita hanya ingat 10 ayat ya, tak apa kita baca 10 ayat. Kemudian kita rokok, sujud, masuk rakaat kedua, kita baca ayat surah lain pula, tak ada masalah, boleh. Sebab dalam salat malam, Allah Ta'ala memberi kelonggaran kepada kita, faqra'u, bacalah, ma tayassara minal Quran, apa yang mudah untuk kita baca dalam salat. Jadi kita tak perlu nak fikir susah. Yang pentingnya kita bangun salat malam pun dah okey dah. Yang pentingnya kita baca apa yang mudah. Sama juga dengan salat fardu pun, kalau orang tu tak hafal surah panjang-panjang, tak perlu dia baca yang panjang, dia boleh baca yang pendek-pendek sekadar kemampuan dia. Sebagaimana dalam hadis bila Nabi mengajar kepada seorang sahabat untuk salat, Nabi kata bila salat, sumastaqbilil kiblah, kamu kena menghadap kiblat, kemudian bertakbir. Kemudian Nabi kata, summakra ma tayassara ma'aka minal Quran. Summakra. Kemudian kamu bacalah apa-apa yang mudah untuk kamu daripada Quran. Kalau surah Fatihah tu memang kena bacalah, tu rukun. Untuk surah pilihan selepas surah Fatihah, bacalah apa-apa yang mudah. Jadi kalau dalam solat fardu pun Nabi bagi kelonggaran, boleh baca mana-mana sahaja. Apatah lagi dalam sunat, solat sunat malam, solat tahajud, ya kita boleh baca apa-apa sahaja yang mudah untuk kita membaca. Tak ada masalah ya, boleh. Summakra ma tayassara ma'aka minal Quran. Cuma hadis ni untuk solat fardu. Jadi kalau solat fardu diizinkan kita baca apa yang tayassar, yang mudah, maka sudah tentu mimbabi aula, lebih-lebih utama untuk kita berbuat begitu dalam solat sunat. Iaitu kita boleh pilih mana-mana yang mudah untuk kita baca, yang kita ingat. Baik, ada soalan lain? Oh, banyak soalan bertulis. Kita boleh tak qadar salat malam, qadar atau qadha? Sebenarnya untuk kita tak perlu. Dia tu khusus untuk Nabi saja. Setakat saya tahu tak ada pula pendapat ulama mengatakan seseorang tu perlu untuk qadha salat malamnya. Boleh tak salat sunat witir sebahagian dibuat sebelum tidur dan sambung tak sesuai, cara tu tak sesuai ataupun bukan cara yang afdal. Yang paling baik adalah kita hanya menunaikan witir sekali saja. Kalau kita dah buat witir sebelum tidur, okey, habis. Kita tak perlu nak buat apa dia, macam buat dah separuh jalan kemudian sambung. Cara yang paling baik, sama ada kita buat witir sebelum tidur, okey, sudah selesai. Jadi kita bangun malam, kita hanya bertahajud tanpa witir dah. Ataupun kita solat witir di akhir malam dan kita tidak witir sebelum malam. Sebab kaedahnya Nabi kata la witrani fi lailah. Kan ada hadis sebut la witrani fi lailah. Tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. La witrani fi lailah. Jangan buat 2 kali witir dalam satu malam. Kalau seseorang tu buat sebelum tidur 2 rakaat, dia niatkan untuk witir, kemudian nanti akhir malam dia akan sambung buat mungkin 1 rakaat lagi. Yang 2 rakaat tu bukan dia agak witir sebab dia betul asy-syafa', betul genap. Jadi yang selamatnya adalah kita buat sebagaimana para sahabat buat. Kalau Sayyidina Umar, dia buat witir di akhir malam. Kalau Sayyidina Abu Bakar, salat witir dia sebelum tidur. Dia tak buat kata separuh buat sebelum tidur, lepas tu habiskan akhir malam, tak. Sebab Nabi dah melarangnya. Nabi kata la witrani fi lailah. Tidak ada salat 2 kali witir dalam satu malam. Jadi kalau kita buat sebelum tidur, kita habiskan tu. Sama ada 3 rakaat, 1 rakaat. Jadi kita bangun malam nanti, kita hanya tahajud saja, salat sunat yang lain, dan witir tak perlu dah. Ataupun kita nak tangguhkan witir kita tu di akhir malam pun boleh juga. Jadi kita ada 2 pilihan. Sama ada disegerakan witir atau ditakhirkan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ya, Puan Hidayah. Dari mana? Daripada Sibu, Sarawak. Ya, silakan. Okey Ustaz, nak tanya, kalau andai kata contoh kita ada solat yang perlu kita solat wajib yang kita tak qadakkan lagi, tapi banyak lagi lah mungkin masa kita mengandung dulu banyak tertinggal, jadi kita tengah dalam proses nak qadakkan. Jadi kalau kita bangun malam
better kita qadakkan solat habis habiskan dulu qada solat ke ataupun kita boleh solat? Puan Habibah, Puan Hidayah, saya tak faham kenapa ditinggalkan solat masa mengandung tu. Sebab ada masa ni mak saya lah, masa dia mengandung anak yang sebelum ni, bila dia masuk hospital dia tak solat. Jadi dia tak bawa telekong, ni zaman dia dululah. Jadi dia tertinggal banyak solat. Jadi baru dia dapat, bila dia kira-kira banyaklah, lebih kurang dalam 3 hingga 4 bulan dia tinggalkan solat dengan anak-anak yang tu lah. Jadi sekarang ni dia dalam proses nak qada solat. qada balik. Jadi sekarang bila dia dengar ada ustaz kata kena settlekan dulu solat qada baru pun kita boleh buat solat sunat. Jadi kalau waktu malam dia bangun, jadi boleh ke dia buat solat sunat tapi ada qada lagi dia, masih ada lagi qada dia. Ya, faham. Terima kasih. Terima kasih Puan Hidayah daripada 1000 Sarawak. Jauh daripada 1000, alhamdulillah. Jadi tentang qada solat. Cuma dalam kes tadi saya fahamlah, bila si ibu tu berada lama di hospital dalam keadaan yang sukar untuk dia solat, mungkin tak ada telekongnya, mungkin susah untuk berwuduknya. Jadi kalau seseorang tu melihat dalam keadaan yang dia terpaksa tinggal solat, sebaiknya dia cuba untuk solat juga. Ada setengah pendapat mengatakan solat hormat waktu tu adalah ijtihad ulama. Seseorang tu solat mengikut kadar kemampuannya, solat juga. Kalau tak boleh solat dengan berwuduk, bertayamum, katakanlah tak ada telekung, dia setakat ada tudung biasa pun dia boleh solat sekadar dia mampu. Cuma bila dah timbul kes macam ni, sebab solat tu dah ditinggalkan, nak qada, qada solat hukum asal ulama mengatakan lebih baik disegerakan, lebih baik ditajilkan ma fata minas salat, ataupun as-salawat al-faitah, solat-solat yang terluput dah ditinggalkan, adalah lebih baik disegerakan sekadar yang kita mampu. Tapi kalau dah melibatkan tempoh sampai dah 3 bulan tinggal solat tu banyaklah. 3 bulan, sebab sehari dah 5 waktu, 5 waktu nak kali dengan 90 hari, 3 bulan tu memang banyaklah. Tapi seseorang tu boleh solat qada tu secara sedikit demi sedikit mengikut kemampuan, dan tak semestinya dia kena qada solat tu dalam waktu solat. Contohnya dia nak qada solat subuh, tak semestinya waktu subuh. Dia nak qada solat waktu isyak, tak semestinya waktu isyak. Dia boleh qada pada mana-mana waktu. Sebab tu timbul soalan, kalau nak qada waktu pagi, waktu solat sekali duha pun boleh juga. Cuma seseorang tu buat mengikut kadar kemampuannya. Cuma yang penting dia kena membanyakkan amalan-amalan sunat sebagai ganti kerana dia telah meninggalkan perkara yang fardu. Itu yang penting. Selain daripada qada, saya tak terjumpa pendapat mengatakan selagi tak habis qada tu tak boleh buat amalan sunat. Soal kedudukan yang fardu tu satu kedudukan yang lain, cuma ia adalah suatu perkara yang kita tak boleh nak lakukan secara fauran, serta-merta sekaligus. Kita tak mampu untuk lakukan sekaligus, tapi kita yakin insya-Allah jika kita sihat dan ada kemampuan, kita boleh qada semua solat sedikit demi sedikit dengan izin Allah. Tapi pada masa itu kita buat juga apa-apa yang sunat yang mampu kita buat, tapi keutamaannya adalah kita nak settlekan solat fardu yang ditinggalkan tu secepat mungkin. Dan di samping membanyakkan amal-amal sunat seperti sedekah lah, sedekah bacaan Quran. Wallahu a'lam. Jadi kita dah lebih dah pukul 8:03 dah ni. Terima kasih kepada semua. Dah banyak soalan-soalan bertulis yang tak sempat saya nak respon kan. InsyaAllah kalau sempat saya akan jawab dalam secara bertulis lah. Nanti wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita sambung lagi esok dengan ayat yang berikutnya berhubung dengan beberapa hadis tentang kelebihan solat malam dan juga perintah untuk baca Quran dengan tartil. Apa itu tartil? InsyaAllah kita jumpa esok. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Okay, Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ya Terima kasih. Allah, syukur. Assalamualaikum. Salam. Syukran ya Ustaz. Afwan. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Salam wa iyyakum. Jazakallah Ustaz, Ustaz Rushdan dan juga admin. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ustaz, Assalamualaikum. Esok ni link yang sama juga ke? Ya, link sama tak? Link yang sama. Betul tu biar barulah, link barulah. Saya first time jumpa ni, link ni. Oh, first time hari ni. Ya, link yang sama. Kita tak pernah ubah.